Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan ungkapan algebra untuk subtopik yang seterusnya. Baik, untuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 113. Jadi untuk hari ini kita akan tengok berkaitan dengan menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Baik, untuk menambah atau menolak dua atau lebih ungkapan algebra hanya melibatkan sebutan yang serupa sahaja. Jadi sebelum ni kita dah pernah belajar apa maksud sebutan serupa dan sebutan yang tidak serupa. Jadi untuk menambah dan menolak, kita perlu tengok dahulu sama ada suatu sebutan tu adalah serupa ataupun tidak. Okey, jadi macam mana caranya? Okay, kita tengok contoh yang pertama, 5K tambah 2K. Okay, 5K tambah 2K. Okay, sebelum tambah, kita kena pastikan dahulu bahawa ia adalah sebutan yang serupa atau tidak. Okay, 5K, kita tahu dia ada sebutan, dia ada pemboleh ubah K, dan sebutan 2K pula ada pemboleh ubah K. Mana kedua-dua ni adalah sebutan serupa. Maka disebabkan ia adalah sebutan serupa, kita boleh tambah kedua-duanya jadi 7K. Ataupun erti kata lain, ada 5 biji K, kita tambah lagi 2 biji K, maka sekarang K dah ada sebanyak 7 biji. Okey, baik, contoh yang kedua. 8M kuasa 2 tolak 4M. Okey, jadi boleh tak kita nak tolak kedua-dua sebutan ini? Okey, caranya kita tengok dahulu. Okey, yang pertama ni pemboleh ubah dia adalah M kuasa 2. Manakala nombor yang kedua pula pemboleh ubah dia adalah M. Jadi sekarang ni kedua-dua ni adalah sebutan tidak serupa. Disebabkan sebutan tidak serupa, maka kita tak boleh tolak. Jadi kita hanya salin balik sahaja. Okey, yang terakhir, 5x kuasa 2y tolak 3x kuasa 2y. Okay, boleh tak kita tolak? Okay, cara dia kita tengok dahulu pemboleh ubah yang ni x kuasa 2y. X ada 2, y ada 1. Okay, kita tengok yang seterusnya. Yang ni pun sama juga, x kuasa 2 dan y ada 1. Jadi sekarang kedua-duanya adalah sebutan serupa. Disebabkan ia adalah sebutan serupa yang mana pemboleh ubah dia sama, maka kita boleh tolak. Okey, 5 tolak 3, maka kita dapat 2x kuasa 2y. Jadi apakah yang boleh kita katakan kat sini adalah ia hanya melibatkan nombor sahaja. Okey, macam mana pula dengan pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah kita hanya salin sahaja. Dan pastikan pemboleh ubah adalah serupa. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, 3x tambah 5y tambah dalam kurungan 8x tolak y tolak 9. Okey, sekarang ni ada operasi kurungan. Okey, untuk penambahan dan penolakan ungkapan algebra, disebabkan dia ada kurungan, okay, maka kita kena buka kurungan tersebut. Tapi kita tengok dulu soalan ni. Okay, dia ada kurungan, okay, dia juga ada sebutan x dan ada juga sebutan y, iaitu 5y dan y. Dan seterusnya kita ada juga nombor. Okay, yang mana nombor? Yang terakhir tu, tolak 9. Tu adalah nombor. So sekarang ni untuk soalan ni kita ada 4 jenis kategori. Pertama kurungan, sebutan x, sebutan y dan nombor. Okey, mula-mula sekali kita kena buka dulu kurungan. Okey, nak buka kurungan, kita tengok di luar kurungan tu ada simbol tambah. Okey, untuk luar kurungan ada simbol tambah, tak menjadi masalah. Kita hanya terus buka sahaja kurungan. Ini untuk simbol tambah sahaja. Simbol tolak ni ada special case dia. Lepas ni saya akan tunjuk. Okay, jadi sekarang kita dah buka kurungan. Senang je buka kurungan untuk soalan yang melibatkan penambahan ni, tak ada masalah. Okay, dah buka kurungan. Okay, bila dah buka kurungan,
kita perlu kumpul dahulu mengikut sebutan yang sama. Okay, sekarang ni ada sebutan X. Okay, mana lagi sebutan X? Yang ni sebutan X. Okay, seterusnya ada lagi sebutan Y. Yang ni pun sebutan Y. Dan yang terakhir, nombor. Maka sekarang ni kita dah ada 3 kumpulan. Okay, sekarang step yang seterusnya, kita kumpul ikut sebutan yang sama. Yang mana sebutan X, sebutan Y dan nombor. Okay, kita selesaikan dahulu sebutan X. 3 tambah 8, maka kita dapat 11. Okay, yang seterusnya untuk sebutan Y, 5Y tolak 1Y, maka kita dapat 4Y. Macam mana pula dengan 9? Okay, 9 ni tak ada nombor lain, hanya ada dia sahaja. Maka kita salin balik sahaja. Maka dapatlah 11X tambah 4Y tolak 9. Seterusnya dalam kurungan 3K tolak 8H tolak dalam kurungan 2K tambah 5H. Jadi sekarang ni kita tahu ada kurungan, ada kumpulan K dan ada kumpulan H. Okay, pertama sekali kita kena buka dulu kurungan. Okay, untuk buka kurungan, kita perlu gunakan petua dalam jadual ni. Tambah jumpa tambah, kita tukar jadi tambah. Tambah jumpa tolak, kita tukar jadi tolak. Tolak jumpa tambah, kita tukar jadi tolak. Tolak jumpa tolak, kita tukar jadi tambah. Yang ni kita dah selalu jumpa dalam bab 1 sebelum ni. Okey, jadi kita buka dulu kurungan. Okey, kita mulakan dengan kurungan yang di hadapan sekali. Okey, di depan sekali 3K tolak 8H ni, di luar kurungan tidak ada apa-apa simbol. Sama ada tak ada simbol tambah pun tak ada, simbol tolak pun tak ada. Jadi disebabkan dia tak ada apa-apa simbol, maknanya kat depan ni adalah bernilai positif. Okay, disebabkan di depan tu ada simbol positif, maka bila nak buka kurungan nanti tak ada masalah lah. Kita tinggal salin sahaja. Tapi yang perlu kita berhati-hati adalah untuk kurungan yang kedua, iaitu 2K tambah 5H tu kita perlu berhati-hati sebab di luar kurungannya ada simbol tolak. Jadi untuk buka kurungan yang kedua ni, kita kena gunakan petua dalam jadual ni. Jadi sekarang bila kita dah buka kurungan, maka dia akan jadi tolak 2K tolak 5H. Okay, kenapa asalnya dalam kurungan tambah 5H, tapi bila dah buka jadi tolak 5H? Okay, sebabnya di luar kurungan ada simbol tolak dan di dalam pula ada simbol tambah. Okay, berdasarkan jadual yang ketiga tu, tolak jumpa tambah, maka kita kena tukarkan jadi simbol tolak. Okay, jadi sekarang ni kita dah buka kurungan. Okay, bila dah buka kurungan, okay, kita kena kumpulkan ikut kumpulan yang sama. Kita tahu ada kumpulan K dan ada kumpulan H. Okay, bila dah tahu ada 2 kumpulan, maka kita kumpulkan ikut kumpulan yang sama. Okay, K dengan K, H dengan H. Okay, bila dah kumpul, kita selesaikan ikut kumpulan yang sama. Okay, 3K tolak 2K. Ada 3 biji K, kita tolak 2. So sekarang K tinggal berapa? K sekarang dah tinggal 1 sahaja. Tapi untuk 1, kita tak perlu tulis 1K. Memadai dengan hanya tulis K sahaja. Baiklah, untuk yang kumpulan yang seterusnya, negatif 8H tolak 5H. Okay, negatif 8 tolak 5, maka kita dapat negatif 13H. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya dalam kurungan 7F tolak 7G tolak dalam kurungan 5F tolak 9G. Okay, jadi sekarang ni kita ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan F dengan kumpulan G, dan melibatkan operasi tolak di tengah-tengahnya. Okay, jadi untuk buka kurungan, kita perlu gunakan jadual ni. Okay, kita buka dulu kurungan yang di hadapan, iaitu 7F tolak 7G.
Okey, untuk kurungan yang pertama ni, di luar kurungan tidak ada apa-apa simbol, maka ia adalah bernilai positif. Okey, jadi bila di luar kurungan positif, maka tak ada masalah lah, kita hanya terus buka sahaja. Tapi untuk kurungan yang di belakang ada simbol tolak, ada simbol negatif, maka untuk buka ni kita perlu gunakan jadual yang dah saya tunjukkan tu. Okey, jadi untuk buka kurungan yang di belakang ni, yang pertama sekali adalah tolak 5F, dan yang terakhir 9G tu tolak jumpa tolak, kita kena ubah jadi tambah. Sebab itulah dia jadi tambah 9G. Okey, yang seterusnya, bila kita dah buka kurungan, maka kita perlu kumpulkan dia mengikut sebutan yang sama. Okey, kita ada sebutan F, maka 7F tolak 5F, sekarang kita dah ada 2F. Okey, kumpulan yang seterusnya, kumpulan G, negatif 7G tambah 9G. So negatif 7 tambah 9, maka kita dapat positif 2G. Okay, baik, yang seterusnya, yang ni agak panjang sikit sebab kurungan dia ni melibatkan 3 kurungan. Tapi jangan risau, yang susahnya part nak buka kurungan sahaja. Tapi yang paling penting, bila nak buka kurungan, pastikan di luar kurungan tu kita tengok dulu simbol dia sama ada tolak ataupun tambah. Okey, baik. Kita tahu ada kurungan, kita tahu ada kumpulan MN, ada kumpulan P, dan juga ada kumpulan nombor iaitu 6 dengan negatif 2. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, kita guna juga jadual yang ni. Tujuan dia, jadual ni adalah sebab nak buka kurungan. Okey, kita buka kurungan yang paling depan sekali. Okey, disebabkan di luar kurungan yang pertama tu tak ada apa-apa simbol, maka dia adalah simbol positif. Okey, jadi untuk simbol positif di luar kurungan tak ada masalah, kita hanya tinggal salin sahaja. Okey, seterusnya kita nak buka kurungan yang kedua, 6 tambah 7P. Okey, di luar kurungan dia ada tanda tambah, pun tak ada masalah. Kalau di luar ni ada tanda tambah ataupun tanda positif, kita hanya tinggal salin sahaja. Jadi tambah 6 tambah 7P. Tapi yang bahayanya adalah kurungan yang ketiga ni, sebab dia ada simbol tolak ataupun simbol negatif. Maka kita perlu guna jadual yang saya paparkan tu. Okey, yang pertama sekali, negatif akan jumpa dulu dengan 10 mn. Maka kita guna undang-undang yang ketiga ni lah. Negatif jumpa positif, maka kita kena tukar jadi tolak. Maka sebab itulah hasilnya tolak 10 mn. Okey, yang seterusnya pun sama juga, jumpa dengan tambah P, maka negatif jumpa positif, maka hasilnya adalah tolak P. Dan yang terakhir, tolak 2. Okey, tolak jumpa tolak, maka kita gunakan petua nombor 4. Tolak jumpa tolak akan jadi tambah 2. Ini adalah hasil selepas buka kurungan. Okey, bila dah buka kurungan, kita kena kumpul ikut sebutan yang serupa. Okey, 12 mn kita kumpul dengan mn, jadi 12 tolak 10 mn. Yang seterusnya kumpulan P, negatif 4P tambah 7P tolak P. Dan kita ada kumpulan nombor, tambah 6 tambah 2. Jadi bila kita dah susun ikut kumpulan yang sama ataupun kita susun ikut sebutan yang sama, maka kita selesaikan ikut sebutan lah. Okay, kita selesaikan dahulu sebutan MN. Okay, ada 12 tolak 10. Okay, 12 tolak 10 kita dapat 2 MN. Okay, seterusnya kumpulan P, negatif 4 tambah 7 tolak 1. Okay, masuk kalkulator lah nak cepat. Dapat positif ataupun dapat tambah 2P. Dan yang terakhir, kumpulan nombor 6 tambah 2, maka kita dapat 8. Jadi positif 8, maka kat sini jadi tambah 8. Okay, boleh tak 2mn tambah 2p tambah 8?
Jadi maknanya 2 tambah 2 tambah 8 jadi 12 MNP. Boleh tak kita gabung macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh terus tambah? Sebab sebutannya tak serupa. 2 MN tak boleh tambah 2P, tak boleh juga tambah 8 kerana sebutan tidak serupa. Jadi sampai di situ sahaja jawapannya.